No? Kita tetap kata ini adalah ketentuan Allah yang paling baik buat masa ni. Nak buat mana dah benar dah berlaku. Itu kita kata Allah campak perasaan tu ke dalam hati orang beriman. Di dunia. Di akhirat orang mukmin sahaja yang akan berjaya dengan syurga. Allah akan berikan kemenangan kepada orang beriman di akhirat dengan didedahkan kebenaran akan apa yang dibuat oleh orang beriman. Dia akan dedah semua. Di situlah akan berlaku pengadilan yang sebenarnya. Di dunia ni tidak adil, sentiasa berlaku penindasan, sentiasa berlaku diskriminasi. No? Nak pakai tudung pun tak boleh. No? Tak boleh, dia tak bagi pakai tudung. No? Pakai tudung suruh buka, tak boleh. Nak masuk mengajar kena pakai tudung. No? Hari ni anak orang Islam ada di Sweden. No? Kena tahan di Sweden, tak boleh balik. Mak pak dia masuk penjara, boleh disabitkan kesalahan penjara sampai 10 tahun maksimum. Anak dia tak tahu siapa belah. Pasal apa? Pasal dia tibai anak dia kat tangan. Dia tibai kat tangan aja. Tibai pasal apa? Tibai pasal anak dia tak semayang. Undang-undang dalam negara Sweden tak boleh langsung-langsung buat apa pun berbentuk penderaan ni kepada budak-budak. Apa saja. Punya dahsyat undang-undang dia. No? Baik, sekarang budak-budak tu duduk di tak tahu tahu mana. Kita kata ini satu undang-undang yang pelik, yang tak adil, yang jauh langsung daripada kemanusiaan. Macam mana kita nak didik orang kalau yang tu pun tak boleh? Dia bercanggah langsung dengan apa yang ada dalam Islam. Nah tu. Jadi sebenarnya dia bercanggah dengan apa yang ada dalam Islam dan kita anggap ini sebagai benda yang menentang apa yang bawa daripada Islam. Nampak? Tapi di dunia terikat dengan undang-undang macam-macam, dengan sempadan negaranya, dengan diplomatiknya, dengan apalah macam-macam. Lah kali yang tergadai apa dia? Yang tergadai adalah akidah Islam. Akidah tu. Budak tu dikatakan awal-awal duduk dengan orang kafir dan mengalami trauma yang amat teruk. Pasal apa? Pasal duduk dalam keluarga kafir dan dia berasa cukup tertekan dengan keadaan di sana. Dan bila mana desakan demi desakan, hari ni kita dengar pula kata anak-anak tu dah dipindah kepada keluarga Islam. Wallahu a'lam. Dan ada maklumat yang kita terima, benda ni bukan sekali berlaku, dah banyak kali berlaku dalam negara Sweden ini. Apa tindakan umat Islam boleh buat? Nak jaga akidah tu. Nak jaga akidah umat Islam. Mak ayah dia dan anak-anak 4 orang ni. Entah. Kita rasa ini satu benda yang memang tidak adil. Bukan sahaja kepada Islam tapi kepada kemanusiaan. Memang tak adil. Pelik. Anak dia, takkan kita nak sekat macam mana dia nak bimbing anak dia. Tiba-tiba kita buat undang-undang yang menghalang mak bapak untuk nak didik anak-anak. Pelik. Pelik sungguh. Entah. Jadi kita nampak ini diskriminasi. Tapi bagi kita orang mukmin, Allah jadi benda tu memang kita tidak boleh terima. Dan kita kena berusaha. Tapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kena terima. Kena terima ketentuan itu dan kena berikhtiar, kena berusaha. Ikhtiar kena ikhtiar. Baik. Lalu Allah menyebut Maliki Yaumiddin. Maliki, makna Maliki ini ialah yang memiliki. Ada satu lagi cara baca, dia baca dengan Maliki. Cara baca dengan tak panjang ni membawa maksud raja. Malik. Malik mana raja. Kalau Maliki, orang yang memiliki. Jadi tak ada masalah, dua-dua boleh. Dua-dua boleh makna dia. Sama ada sebut raja yang menguasai hari ad-din, hari pembalasan al-hisab, hari al-jaza wal hisab. Raja yang dia ini kontrol hari pembalasan. No? Ataupun kita kata yang memiliki. Yang memiliki. Orang yang milik belum tentu dia adalah raja. Tapi bila dia raja, dia adalah pemilik. Itu. Jadi dengan sebab itulah adanya bacaan dengan tak panjang ni membawa maksud dia raja. Bila dia raja, automatik dialah menjadi pemilik. No? Sultan ni dialah yang kita kata cakap dia paling besar sekali, sultan lah. No? Raja lah. Baik, secara ghalibnya begitu. Baik, di sini apa dia? Allah nak bagi tahu aku adalah pemilik dan aku adalah penguasa pada hari yang kamu nanti tidak ada daya upaya. No? Pada hari manusia tidak ada kelengkapan apa-apa, waktu tu kamu adalah hak aku. Segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, nah? Jadi kita akan berdepan dengan hari itu.
kita akan berdepan dengan masalah dibangkitkan daripada alam barzakh, dibangkitkan daripada kematian kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima segala balasan di atas apa yang kita buat. Baik, sehingga ayat ini sampai kepada Maliki Yaumiddin, ini merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan unsur akidah. Unsur akidah. Jadi dalam Quran dan surah Fatihah ni, petikan daripada ayat 1, 2 dan 3 memberi gambaran secara umum tentang akidah Islam, yang namanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada awal-awal, maknanya kita ni sebenarnya ada hubungan dengan Allah. Kita kena buat hubungan dengan Allah, dalam arti kata kita kena puji Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buat amalan banyak-banyak supaya amalan ini melambangkan kita ni puji Allah dengan sendirinya. Kita merendahkan diri. Mana boleh kita puji Allah, kita pun act sama, tak boleh. Kita angkat Allah Subhanahu wa taala, kita takdis, kita tasbih. Apa makna dia? Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mensucikan hubungan kita dengan Allah. Allah tu tak payah kita nak suci, dia kan jenis kotor. Allah tu dia tidak ada masalah apa dengan kekotoran, apakah kekurangan, tak ada. Kita ni, hubungan kita dengan Allah ada masalah. Maka dengan sebab itu kita kena bersihkan hubungan kita dengan Allah. Salah satunya kita sentiasa berzikir. Zikrullah tu yang mai alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Subhanallah walhamdulillah tamlaani ma bainas sama'i wal ard. Dengan berzikir begitu. Baik. Begitu pula dengan bila kita dah puji Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kita mengenal Allah dengan sifat-sifat kamalat. Sifat-sifat kesempurnaan. Malik, Ar-Rahmanir Rahim. Di antara permulaan sifat-sifat Allah Subhanahu, asma Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara nama-nama yang paling sempurna, mewakili daripada sekalian nama Allah yang paling sempurna, Allah masukkan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surah ini. Dan begitu pula kita ada di sana beriman dengan hari akhirat. Ini menjadi tajuk besar kepada umat Islam, iaitu kita beriman bahawa kita akan sampai kepada satu tahap, kita akan sampai mati. Kita akan sampai kepada tahap kita akan selesai tugas kita di dunia, tetapi kita akan jumpa kepada kehidupan yang baru, iaitu kehidupan selepas mati. Kematian merupakan gerbang yang memasukkan kita kepada kehidupan yang kekal daripada kehidupan yang tidak kekal. Hidup sekarang tidak kekal, nanti sampai masa kita pun meninggal, kita akan masuk alam yang kekal, dan tidak ada berhenti dah lepas tu. Sama ada orang baik ke orang jahat ke, selepas tu tidak ada stop, dia akan terus hidup sampai bila-bila. Baik, jadi ini unsurnya, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Ini tajuk besar dalam Islam. Jadi orang yang boleh pegang yang itu, boleh beriman dengan kewujudan Allah dan kebenaran Allah, kebenaran segala yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan adanya hari akhirat. Dua unsur ni boleh bagi jadi orang baik. Cukup dengan dua ini sebenarnya sudah memadai untuk orang tu jadi orang baik. Apa tidaknya? Beriman dengan Allah, tahu dengan sifat-sifat Allah yang begitu sempurna, dan tahu pula dengan apa yang Allah akan janjikan kepada kita daripada kebaikan-kebaikannya. Setelah mana kita berbakti begitu banyak, yakin kata Allah akan bagi. Dia akan pulun sungguh buat benda baik. Dia akan pulun sungguh tinggal segala maksiat. Sebab dia yakin dengan dia usaha macam tu, jaga nafsu dia, jaga diri dia, dia yakin Allah akan memberi ganjaran kepada dia, ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Nampak? Jadi beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Selepas itu termasuk kepada ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat ini mewakili apa dia? Mewakili unsur ibadah. Unsur ibadah, dan lebih mubalaghah daripada, lebih mendalam daripada itu, maksud dalam ayat ini ialah ikhlas dalam ibadat. Sebab tu Allah sebut iyyaka na'budu. Apa makna iyyaka na'budu? Maknanya hanya sanya. Dan kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, hanya sanya kepada engkau kami sembah. Sebab apa tak baca na'budu iyyaka? Boleh baca macam tu. Dari sudut bahasa tak salah. Na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Bahasa Arabnya lulus. Tapi tak boleh begitu. Iyyaka na'budu.
Hanya kepada engkau kami sembah. Dia dahulukan yang itu. Iyyaka tu tak awal. Na'budu tak kemudian. Maknanya fi'il tak kemudian. No? Awal-awal itu bukan fi'il biasanya jumlah fi'liyah tak. Iyyaka hanya kepada engkau. Maknanya khusus. Tidak kepada lain yang kami beribadah. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam pengabdian diri. Buat apa pun untuk Allah semata. No? Celak-celak biji mata sampai pejam balik sampai mati. Hanya buat servis untuk Allah. Buat apa pun. No? Buat kenduri ke? No? Beli kereta ke? No? Nikah lebih daripada seorang ke? Nikah 2-3 orang ke? Beli baju ke? No? Bawa anak-anak makan angin ke? Apa pun. Tambahlah lagi kalau kata puasa bulan Ramadan. No? Pergi buat haji. Lagi-lagilah kata yang tu menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi. Masuklah jual beli. No? Pergi beli barang, beli gula, beli garam, beli beras. Masuklah apa nama ni? Terlibat dalam aktiviti masyarakat. No? Tolong orang susah. No? Buat program panggil orang bagi sumbangan, no? Buat agihan bubuk lambuk bulan puasa. Termasuklah terlibat dengan apa nama ni dalam masalah-masalah besar kenegaraan misalnya. Terlibat sebagai pemimpin dalam kampung, terlibat sebagai pemimpin dalam negeri, dalam negara, dalam dunia ke manakah, semuanya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sampai keluar-luar negara, hak besar dia menjaga, itu juga ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terzahir kesyumulian Islam dalam ayat ini, maknanya segala-galanya. Tak ada kecuali. Tidak ada pengecualian dalam aktiviti hidup manusia. Semuanya menumpu kepada apa? Menumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata juga dalam ayat ini, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Dan Allah Maha mengetahui yang kita serba lemah. Dalam kita buat aktiviti hidup ni, kita akan berjumpa dengan kepayahan. Allah Maha tahu. Kita buat ibadat sehari-hari ni, dia akan jumpa macam-macam benda yang jadi kita struggle. Hak jadi kita payah, kita tak boleh nak buat keputusan, kita tersekat, duit tak cukup dan sebagainya. Jadi Allah ajak kita, kamu jumpa dengan benda payah, jangan lupa minta kat aku. Jangan lupa minta dekat Allah dulu, baru minta dekat makhluk. Hak jadi masalah, kita banyak minta makhluk, dekat Allah tak tanya. No? Jadi masalah macam-macam kita pergi cari habis. No? Bomo tok raja lah, apalah, bomo kampung lah, apa semua pakat pergi cari habis dah. Pasal apa tak minta, ya Allah bagilah sembuh, ya Allah bagilah sembuh. Kenapa yang itu tidak dulu? Yang itu dulu. Hatta sehinggalah kepada apa? Tuan-tuan, sehinggalah kepada kita demam, pening kepala, no? Batuk dan sebagainya. Allah dulu. Habis itu sama kau ubat kan? Tak. Bukan kata minta ke Allah tu suruh minta sampai 2 minggu. Tak. No? Jadi sakit, berasa sakit, berasa tak sihat badan, berasa lemah tu, ya Allah, bantu aku ya Allah. Minta ke dia dulu. Baik, kenapa begitu? Kerana Allah akan bantu kita dengan dia bagi idea. Itu pun bantuan tu. Itu pun apa nama ni? Bantuan Allah dulu. Dia bagi sama ada bantuan Allah ni mai dengan cara minta-minta terus bagi gedebuk jatuh sebiji kat kita, bagi terus dan ataupun Allah bagi idea. Tiba-tiba dia teringat, "Weh, ada rupanya klinik 24 jam." Dia mai. Kalau tidak ni puas fikir tang mana klinik 24 jam ni, cari tak jumpa. No? Cari tak jumpa. Telefon siapa kawan pun tak angkat. Minta ya Allah bantulah aku ya Allah. Tengok kawan hak yang kita telefon tadi, dia telefon mai balik. Nampak? Allah mencampakkan bantuannya kepada kita. Sama ada kita sedang ataupun tidak, Allah sedang membantu kita. Cuma kadang-kadang manusia sombong. Manusia dia berasa diri dia megah. Dia belum tumpu kepada Allah dulu. Dia cari khetiak dia dulu. Dia fikir apa lah kali baru kita tawakal, baru kita doa. Tak kena. Bukan begitu. Allah dahulu. Dia dulu. Ya Allah bantulah kami ya Allah, anak kami cari tak jumpa lagi ni. Hilang atas pemakit, cari tak jumpa. Nah, Allah tu sentiasa berada dalam hati. Nah, dia akan bagi idea pikuk ni. Tiba-tiba dia berasa nak pikuk ni, berasa nak pikuk ni. Siapa hak bagi tu? Idea tu. Nah, idea. Sama macam orang nak
nak bisnes. Hari ni nak buka kedai tak tahu. Ada dia punya cetusan idea. Kalau kata idea yang baik itu alhamdulillah Allah yang bagi kepada dia. Jadi segala-galanya penumpuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, yang ini pula satu ayat tu merujuk kepada ibadat. Ibadat dalam seluruh syarat-syarat dan pengesahannya, yang itu banyak perkara yang hendaklah dihuraikan dalam bidangnya. Sebab tu kata Quran ini, yang kata Fatihah ni, induk ni, dia bagi satu kata kunci aja. Nak cari huraian bukan di sini, cari tang lain. Daripada induk ni dia akan terbit macam-macam huraian. Cuma Allah sebut sini, hampa kena buat ibadat tu saja. Dan hampa kena minta tolong aku. Cara lagu mana nak buat, nak doa lagu mana, nak minta di mana, waktu bila, hak tu tak ada dalam ni. Kena tengok ceraian-ceraian dan huraian-huraian dia, dan kena tanya pula orang-orang yang pakar dalam bidang tu. Selepas itu Allah masuk ihdinas siratal mustaqim, dan juga ayat yang berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini merujuk kepada apa? Manhajul hayah. Apa makna manhajul hayah? Makna dia ialah, manhaj ini maknanya dia punya sukatan, ataupun kita kata apa, disiplin, ataupun kita kata apa, undang-undang. Al-hayah makna kehidupan. Bagaimana cara kita nak melagang kehidupan? Allah bagi tahu kepada kita melalui dua ayat ini, cara kamu nak hidup ialah apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Iaitu merujuk kepada ihdinas siratal mustaqim. Kena cari hidup kamu sampai jumpa siratal mustaqim. Buatlah lagu mana cara nak hidup, buatlah. Laganglah lagu mana pun nak hidup, tapi pastikan kamu tetap berada di atas titik siratal mustaqim, atau berada di atas jalan yang lurus. Sebab itulah Nabi pernah bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi ambil batang kayu, Nabi lukis atas tanah. Lukis atas tanah garisan lurus. Nabi kata kat sahabat, "Inna hadza sirati mustaqima." Nabi kata, ini adalah jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus. Nabi baca ayat Quran. Fattabi'uhu. Nabi kata, Allah bagi tahu ini adalah jalan yang lurus, fattabi'uhu. Kemudian Nabi lukis lagi. Nabi lukis daripada jalan yang lurus tu, satu garis yang lurus itu Nabi lukis pula. Dia punya cabang-cabang dia. Wala tattabi'us subul. Ini baca aku tu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sambil Nabi garis tu, jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak, nescaya kamu akan terpisah daripada jalannya yang lurus tadi. Nabi tunjuk kat sahabat, wahai sahabat ni dia, kita kena lalu jalan ni, dan kita akan berdepan dengan simpang-simpang yang banyak semasa kita lalu jalan tu. Nabi kata jangan ikut jalan-jalan ini, ikut jalan yang satu tu saja. Kalau ikut jalan lain, kamu akan lari daripada jalannya. Jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala nak kita lalu atas jalan tu. No? Jadi kita kena ikut jalan tu, Nabi kata. Jadi kita nak hidup ni, kita kena buat lagu mana pun, yang penting kita tetap berada di atas jalan yang benar. No? Gimana nak buat? Ikutlah. No? Kalau kata orang tu hidupnya sebagai petani, orang hak cucuk tanam, nak kena ikut segala panduan dalam agama macam mana nak jadi seorang petani. Zakat banyak mana? No? Banyak mana boleh kena keluar zakat, banyak mana tak payah. Guna ayat saliran ke, guna ayat hujan ke, semua kena ambil kira. Kita jadi nelayan dalam laut, macam mana undang-undang berjual beli dengan barang-barang tangkapan. Boleh tak buhung tengah-tengah laut? Tengah-tengah laut jual dah. Jual ikan tengah laut, bagi ke orang. Sampai darat berita tu, okey, bos, ikan tarak. Ni duit penuh poket dah, jual tengah laut. Lalu mana? Boleh ke tak boleh begitu? Macam mana kalau kita ni seorang yang terlibat dengan saham? Ni bidang-bidang kehidupan. Macam mana kita orang yang terlibat dengan saham? Jadi nak kena tengok, boleh tak boleh ambil saham ni? Saham ni lulus tak lulus syariah? Ataupun ada syubhat ke? No? Kita sebagai orang yang bekerja, berkhidmat sebagai pemproses makanan, kerja duk jual barang makanan kepada orang, kita nak pastikan dia punya sos, dia punya sumber kita buat makanan ni benda yang halal, tidak syubhat. Kita sebagai orang hak menjaga pasar malam, nak kena tengok betul tak betul kita punya cara buat ni. Sembahyang mengarip ke tak sembahyang, kena tengok. Ini tak dia langgak ikut suka dia.
Kita sebagai orang yang Allah bagi amanah untuk memimpin, diberi amanah untuk jadi ketua, nak kena tengok bagi siratal mustaqim juga. Tak boleh kita buat lain daripada jalan itu. Kalau tidak, semua aktiviti ni dia semua terikat. Tak boleh nak kecuali. Jadi seluruh sukatan dalam kehidupan Nabi suruh duduk di atas jalan ni, jangan berubah. Jangan berubah. Jadi ayat yang ke-6 ini dia tunjuk kepada kita dalam surah Fatihah ni, bagi tahu kepada kita ia adalah suruhan untuk kita nak pastikan kehidupan kita berada di atas jalan yang lurus. Dan dinyatakan juga di sana kita akan jumpa jalan-jalan yang akan menyesat dan akan memesongkan kita. Dan dalam Quran, dalam surah ni Allah bagi contoh hak paling besar sekali. Siapa? Iaitulah golongan yang maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim, orang yang Allah murka kepada mereka, iaitulah orang Yahudi. Dan juga waladhdallin, bukan pula orang yang sesat, iaitu di kalangan Nasara. Dua golongan ini yang Allah sifatkan sebagai orang yang paling ketat memusuhi Islam, dan mereka tidak akan senang sama sekali untuk Islam, untuk orang Islam senang lenang mengamalkan agama dia. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebut terang-terang, golongan ni dia takkan hidup senang. Dia tengok umat Islam makin berjaya, makin cemerlang, dia takkan boleh hidup senang. Jadi Allah bagi tahu siap-siap kepada kita akan ada dua golongan ni yang akan cuba untuk nak pesongkan kita. Jadi dengan sebab itulah ada macam-macam bencana dalam dunia sekarang. Riba siapa yang mula-mula buat? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Orang Yahudi yang mencipta sistem riba campak masuk dalam orang Islam, tapi mereka tak praktik pun untuk negara mereka. Orang Islam mempertahankan riba ni macam nak mampu pergi pertahankan riba. Punya bergelumang dalam sistem riba ni, tak boleh, kita kena pertahan konvensional, untung banyak. Punyanya dia sayang kepada benda haram. Dan bukan takat orang biasa, orang kaya-kaya, orang miskin pun sama. Nampak kepada konvensional lebih menguntungkan. Benda-benda ribawi, perniagaan berbentuk riba ni menguntungkan, untung banyak. Sapu tak kira. Sedangkan Allah sebut fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang tak peduli dengan masalah riba ni, hampa beringat elok-elok, Allah kata apa? Fa'dhanu biharbin minallah. Allah isytihar perang dengan golongan ni. Allah isytihar perang dengan orang hak yang masukkan ataupun beramal dengan riba. Tuan-tuan, unsur riba ini di antara perkara yang menjadi senjata cukup kuat kepada musuh nak melemahkan umat Islam. Kenapa? Bila ada unsur riba, kita akan memasukkan dalam diri kita benda-benda yang haram. Dan Nabi sebut kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, tempat dalam neraka. Artinya daging-daging yang tumbuh dalam badan manusia, yang benda ni daripada yang tak elok, dia sudah menjadi ahli neraka. Maka dengan sebab itu doa Allah tak berkenan. Fa anna yustajabu lahu. Dalam hadis yang panjang tu Nabi kata apa? Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haraman wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Dia minta tangan, minta kepada Allah, ya Rabbi, minta doa kepada Allah. Nabi kata macam mana Allah nak terima doa dia? Makan benda haram, minum benda haram, bergelumang dengan benda haram, Allah tak boleh bagi. Macam mana Allah nak bagi berkat kepada satu kampung, satu negeri, satu negara, kalau negara tu bergelumang dengan benda haram? Mengamalkan benda yang haram, menganjurkan benda yang haram, Allah tak boleh bagi berkat. Tak boleh. Turun macam mana? Sebab bergelumang dengan benda-benda yang haram. Allah sebut walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau suatu kampung tu penduduk dia beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, kami akan buka kepada mereka pintu-pintu keberkatan. Akan buka pintu keberkatan, habis tempat tu semua jadi elok. Walakin kadzabu, tapi mereka ni derhaka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Derhaka, kami denda mereka, kami azab mereka dengan apa yang mereka buat. Tuan-tuan, kalau hari ini kita tengok, banyak orang dah duk cerita, hanya baru mengura-urakan
baru sebut kata nak laksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa berlaku? Negara Brunei menjumpai satu telaga minyak yang boleh menjangkau tempoh hayatnya 200 tahun. 200 tahun lagi. Negara Brunei besar mana? Besar biji kelemboi. Besar mana pun. No? Kecil Dia jumpa satu telaga minyak tu untuk dia. Allah bagi tiba-tiba terbit. Lepas umum kata tahun depan bulan 4 kita akan laksanakan undang-undang syariah Islam sepenuhnya. Daripada negara yang orang buat kajian minyaknya sepatut dah habis. Habis dah. Orang buat kajian dalam negara Brunei ni, telaga minyak dia sepatutnya sudah kering. Tak ada dah. Tiba-tiba jumpa baru. Siapa punya? Siapa punya jumpa tiba-tiba 200 tahun lagi boleh tahan. Baru umum belum buat. Tu yang kita yakin la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan buka. Tuan-tuan, bila Nabi mai ke Mekah, buka kembali kota Mekah daripada orang kafir Quraisy, maka selepas itu maka diisytiharkan mereka yang kafir itu sebagai najas. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Orang kafir dikira sebagai najis. Ini bukan makna najis luaran, tetapi najis adalah arti kata mereka tidak boleh berada dalam tanah haram. Orang kafir tak boleh masuk tanah haram tu. Di luar tanah haram mereka boleh pergi, tapi dalam tanah haram orang kafir tak boleh masuk. Itu hukum dia. Dan start daripada hari itu, maka orang kafir pun yang tak mau terima Islam, mereka kena berpindah daripada tanah haram berdasarkan arahan daripada ketua, iaitu Nabi SAW, berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Baik, bila dah berlaku macam tu, maka datang kebimbangan. Datang kebimbangan. Macam mana kita nak hidup ni? Mereka ni semua dah keluar, kita nak menjaga dengan siapa? Kita saja mungkin tak cukup kepakaran, kita perlukan mereka dan sebagainya. Mungkinkah begitu? Datang kebimbangan tahun selepas itu, dan sampai sekarang Mekah tak pernah bankrupt. Tak pernah pun bankrupt. Daripada zaman Nabi balik semula ke Madinah, dan selepas itu khalifah-khalifah dan seterusnya sampai bila-bila, tak pernah Mekah Madinah ni bankrupt. Tak pernah. Tambah kaya lagi ada. Tambah kaya. Gaji cikgu di Mekah ni gaji dia 10,000 rial. Tuan-tuan tanya anak-anak kau, tuan-tuan jadi cikgu ke, dapat berapa ribu? Nak dapat 10,000 tu berapa puluh tahun kerja. Saya ingat sampai pencen pun tak dapat gaji pokok 10,000. Di sana gaji cikgu orang masuk 10,000 rial. Siapa biasa pergi Mekah tahu. Tahulah. Nak harga nak makan lebih kurang kita juga. Lebih kurang kita juga. Cuma dia guna rial, kita guna ringgit. Dan rial ini, mata wang rial lebih kurang sama dengan ringgit. Jadi survive dia dengan kita sama. Tapi gaji kita dengan gaji tak sama. Tak sama. Nampak? Bertambah melimpah ruah kaya dia. Allah janji kepada dia. Baik. Jadi ayat yang ke-6 dan ke-7 memberi pengajaran kepada kita bahawa dalam kita nak hidup, carilah jalan. Kita kena ketiak juga benda pun. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita, nak buat gimana? Nak kena bagi duduk atas jalan yang lurus. Hak betul-betul. Hak yang dianjurkan oleh agama. Lain pada tu kita kena ketiak bagi jadi kita tak berada di atas jalan yang sesat. Entah, baik. Itu apa yang kita faham daripada surah ini, surah Al-Fatihah ini. Baik. Jadi baca Fatihah ini dalam sembahyang hukumnya wajib. Ingat ini kita masuk kepada dalam masalah hukum fiqh. Setiap orang sama ada imam atau makmum mengikut mazhab kita wajib baca. Wajib baca. Dengar elok. Jadi dalam kita sembahyang dia ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qalbi satu, niat tu. Niat tu rukun qalbi. Rukun sembahyang lah, semua tu rukun, tapi dia pecah 3. Rukun hak 13 ke, hak 16 ke, 13 ke, dia pecah pula 3. Satunya namanya rukun qalbi, rukun niat dalam hati. Kemudian dia ada rukun qauli. Rukun qauli ni makna rukun hak disebut, hak dikatakan, kita sebut dengan mulut. Dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan takbiratul ihram. Wajib hukum kita takbiratul ihram. Yang kedua, tilawatul Fatihah. Membaca
surah Al-Fatihah. Nah, kemudian apa dia? Seterusnya adalah tasyahud akhir. Tahiyat akhir tu. Tahiyat akhir. Hukumnya adalah wajib. Dan yang terakhir, yang keempat adalah salam belah kanan. At-taslim fil yamin. Salam belah kanan. Empat ini adalah rukun qauli. Baik, rukun qauli merujuk kepada Fatihah. Orang yang baca surah Fatihah dalam sembahyang, dia kena baca, bukan niat dalam hati. Beza niat dengan kata sebut baca. Niat dalam hati, niat kita tak baca niat. Niat dalam sembahyang kita bukan baca niat, kena betul-betul. Dalam wuduk bukan baca niat wuduk. Hak kita duk basuh muka tu tak boleh. Pasal apa? Duk atok niat wuduk pakai sudah, tak boleh. Dia atok tu nawaitu raf'al hadatsil asghari. Oh, sangkut. Lain. Nawaitu asghar pula dah. Duk satu pakai sudah, tak boleh. Macam orang takbir Allah, dia bukan baca niat. Berniat tu makna apa? Lintasan hati. Lintasan hati ada qasad ta'arud ta'yin, selesai. Usalli fardal isya, selesai. Boleh bahasa Urdu pun tak apa, tak ada masalah lah. Nah, usalli fardal isya, cukup sah sembahyang. Tak kata makmum, sah. Baik, ini rukun qauli, rukun qalbi. Kemudian rukun qauli pertama tadi takbiratul ihram. Kita hak takbir ni jangan takbir dalam hati. Takbir di mulut, baik lelaki baik perempuan. Allahu akbar. Kita jadi makmum. Takbir di mulut, Allahu akbar. Tosahlah takbir sama derah dengan tu imam. Allahu akbar, padahal dia main lambat. Hak kawan tu tengah duduk sujud. Weh. Dia celepak bangkit. Ingatkan tu imam bangkit dah, tengok-tengok dia seorang orang bangkit. Dia sujud balik. Tak haru tuan-tuan. Tak boleh gitu. No, dia takbir perlahan. Tapi dia kena dengar takbir dia. Kecuali takbir hak lain tu tak kira. Ni takbir hak mula-mula tu. Sama macam surah Fatihah. Surah Fatihah, kita jadi makmum, kita kena baca bagi kita dengar. Dia tak boleh baca hati, itu bukan baca. Baca Fatihah, baca di mulut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Orang lain tak usah dengar lah. Kita baca, kita dengar sendiri, bukan nak bagi orang lain dengar. Orang sebelah pun kalau boleh tak usah bagi dengar. Baca sendiri dengar. Macam mana nak buat? Buat tengoklah baru tahu. No? Baca yang suara yang cukup perlahan, yang didengari oleh diri sendiri. Kalau ada lori lalu, terbang lalu, yang tu tak usah kira. Yang tu cerita lain. Cerita dalam ni dengan kadar suara yang kira-kira kita sendiri je dengar, orang lain tak dengar. Baru mengesahkan tilawatul Fatihah fi solah, dalam sembahyang. Ikut dalam mazhab kita, dia kena baca. Dia kena baca. Baik. No? Kalau dia duduk kat speaker, tu imam baca surah dah, dia duduk kat speaker, dia baca, dia tak dengar langsung. Tapi dia membaca pada kadar, kalau tak ada bunyi dia dengar. Itu hukum dia. Nah, begitu juga dengan tasyahud akhir dan juga salam sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sendiri dengar, orang lain tak dengar. Lain daripada empat perkara tadi ni, hak tu tak boleh berderah pula. Ini dak ni nak sujud pakai Allah, mengalahkan untuk imam. Gitu tak cik. Sami'allah liman. Allah sa rabbana lak. Depa pula derah pula. Tu tak sah. Hak tu bukan rukun nak suruh baca derah. Nah? Tak sah. Baca yang diri sendiri dengar saja. Tahiyat awal, at-tahiyatul mubarak. Tak usah dia imam kah, dia makmum kah, tahiyat awal bukan rukun untuk dibaca dengan derah. Baca hati boleh. Pasal hak yang rukun kena baca tu empat tu saja. Yang lain bukan rukun qauli. Dia adalah sunat. Sunat ni tak baca di mulut pun sah, tak ada masalah. Tak baca pun sah, apatah lagi kalau baca dalam hati. Boleh hukum dia. Begitu tuan-tuan. Jadi Fatihah ni adalah rukun qauli yang kita nak kena baca dalam sembahyang. No? Nak baca dalam sembahyang dan diri sendiri kena dengar benda tu. Okey? Baik. Jadi ini adalah permulaan daripada pembukaan suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan surah ini di awal-awal Al-Quranul Karim. Walaupun bukan dia adalah surah yang mula-mula diturunkan. Macam mana jadi macam tu? Pasal apa tak letak Iqra' dulu? Letaklah Iqra' duduk depan. Pasal Iqra' turun dulu. Tak, Fatihah ni kok giliak dia lah. Pasal apa tak Fatihah pula? Nah, baik. Satunya ialah kerana ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang datang kepada Nabi, ajak Nabi, wahai Rasulullah, surah ni letak di sini.
Jibril kan datang kepada Nabi tiap-tiap tahun, ajak Nabi cara baca Quran dan sebagainya, cek balik bacaan. Sampailah tahun yang terakhir, Jibril ajak Nabi susun balik. Dan sampailah kepada tahun yang terakhir itu 2 kali dia main untuk nak susun balik, bagi clear semua, tak ada masalah. Hak mana dulu, hak mana kemudian. Ini disebut sebagai tauqifi min indillah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi pandai-pandai sendiri. Bukan Nabi pandai-pandai sendiri. Dan ia juga dinamakan sebagai Al-Fatihah, sebagai pembukaan. Pembukaan. Maka kenalah letak dia awal-awal sebagai pembukaan. Ditambah lagi dengan isi kandungannya yang merangkumi seluruh apa yang dimaksudkan daripada Al-Quran itu sendiri. Ada unsur akidah, benda paling banyak dibicarakan dalam Quran. Ada unsur ibadah, banyak juga dalam Quran. Dan juga jalan-jalan kehidupan pun banyak dalam Quran. Menjadikan dia adalah kitab ataupun surah yang induk kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi wallahu alam, itu sahaja yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Dan sekiranya ada perbincangan, saya buka lah kepada tuan-tuan kalau ada yang nak tanya apa-apa, silakan. Tak ada dah, kan nak balik dah. Awal lagi. Nampak dah kah? Ya. Tanya apa dah? Siapa pergi tanya? Apa dia? Ya. Semayang apa? Qadha. Kita qadha, tiba-tiba ada orang panggil. Baik. Qadha adalah solat yang juga wajib. Solat yang wajib dia tidak boleh diberhentikan dengan sebab-sebab yang bukan syar'i. Hak boleh bagi berhenti semayang ni pasal apa? Boleh berhenti kalau mudarat. Contohnya rumah kita kena bom. Lagu tu boleh berhenti. Takat orang telefon bunyi tek terus berhenti. Tambahan lagi, kalau katakanlah yang panggil kita tu mak kita sendiri misalnya, juga dia tidak boleh berhenti melainkan kena kuatkan bunyi bacaan. Takbir bagi derah, nak abang kita tengah semayang. Suami panggil. Semayang qadha ni, qadha semayang zuhur misalnya. Suami panggil, jangan mute. Ya abang, alhamdulillah rabbil alamin. Tak boleh gitu. Baca takbir bagi derah, semayang rupanya patut tak mute. Hak yang semayang fardu. Kalau semayang sunat tak apa. Semayang sunat tengah-tengah semayang, tengah-tengah rokok suami panggil. Suami panggil ni nak kena mute. Kena berhenti. Sahabat Nabi pernah berlaku, tengah dia duduk semayang, seorangnya Ubay bin Ka'ab tengah duduk semayang. Tengah-tengah dia semayang, Nabi panggil dah. Dia tak mute. Dia terus semayang. Habis semayang, Nabi panggil dah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Nabi baca ayat Quran kat dia. Hang tak tahukah ayat Quran ada sebut, wahai orang yang beriman, apabila dipanggil kamu oleh Nabi kamu, kena mute. Apabila Nabi kamu panggil untuk beritahu kepada kamu satu benda yang baik, hampa kena menyut panggilan tu. Dia jawab balik, dia kata, tuan saya tengah semayang. Nabi tak salahkan dia. Nabi tidak salahkan dia. Dan selepas tu Nabi pun ajak kepada dia, maukah aku beritahu kepada kamu satu surah yang paling baik kepada kamu? Maulah, dia kata. Tunggu sat lagi aku ajak. Habis selesai semayang apa semua, Nabi pun pegang tangan dia, keluar pada masjid. Sampai nak keluar tu dia peringat balik, wahai Rasulullah, tidakkah tadi tuan beritahu kepada saya, tuan akan ajak kepada saya surah yang begini. Ya betul. Nabi pun ajak. Nabi kata apa? Fatihatul kitab, wa sabul masani. Surah Fatihah itulah yang aku maksudkan sebagai surah yang paling baik yang ada kepada kita. Jadi balik pada yang tadi ni, kalau kita semayang yang fardu, kita tak boleh menyut ataupun kita tak boleh layan segala yang lain-lain kecuali mudarat. Tengah-tengah semayang, tengok-tengok ada ular tedung panggung atas kepala tu dengan kepala kita. Nak terus semayang kah, nak belah kah? Calik but lah jawabnya. Tu dia. Wallahu a'lam. Ya, saya sama. InsyaAllah pada kali akan datang kita akan terus masuk kepada surah Al-Baqarah, dan kita akan berterusanlah sampai bila kita mampu, insyaAllah. Lagi mana panjang umur, insyaAllah ada peluang
Kita akan terus membaca ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah ni sampailah surah-surah yang berikutnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita, bagi kesempatan kepada kita. Jadi insya-Allah kita akan menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Siapa yang ada apa nama ni, ada sedikit kesempatan boleh beli buku ni, tak mahal mana pun. Carilah di mana-mana kedai buku yang ada. Insya-Allah ia merupakan rujukan yang cukup baiklah kepada kita. Walaupun kadang-kadang saya tidak baca semuanya, tapi saya mengambil intipati daripada apa yang ada di dalam tafsir ini, supaya kita dapat mungkin kita dapat menambahkan lagi rujukan-rujukan yang lain, dan mungkin dengan itu boleh menjimatkan juga masa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim ya khatamul mursalin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.